Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Bertemu kita lagi dalam pertandingan robotik kebangsaan NRC bersama saya Syamira Nazir yang akan menemani anda semua untuk hari ini. Wah, kalau nampak depan Mira ni, besarnya projek kita. Agak-agak kan apa yang kita nak belajar hari ini untuk kelas kita? Kalau nak tahu, ayo kita kenali terlebih dahulu guru kita. Jom kita saksikan profil beliau. Wah, inilah dia tak lain tak bukan cikgu kita, Cikgu Kamarul Zaman. Mira, apa khabar? Khabar baik, cikgu. Cikgu bagaimana, cikgu? Baik, alhamdulillah. Berjumpa lagi kita. Ya, cikgu. Selamat datang di kelas robotik kita pada Terima hari kasih. ini, cikgu. Di mana pada hari ini, cikgu, tema kita merupakan kategori terbuka iaitu untuk murid-murid menengah atas khususnya, cikgu. Tepat sekali, Mira. Okey, tapi kan cikgu, sebelum kita bercerita ataupun cikgu terangkan dengan lebih mendalam lagi tentang tema kita pada hari ini, seperti biasa, cikgu, saya ingin persilakan cikgu untuk mengenakan jal pembasmi kuman. Kerana kami di Didik TV sangat menitik beratkan tentang aspek penjagaan SOP. Begitu juga dengan saya. Baik, cikgu. Depan kita ni, cikgu, ada lita yang besar, cikgu. Ya, betul, Mira. kira Saya projek ni besar. sangat berkobar-kobar kerana di hadapan kita ni bukan calon-calon projek ni, Mira. Betul. Mira tahu projek apa ni, Mira? Ini kalau tengok daripada gaya ni, cikgu, kita ada solar, kita ada wind turbine. Saya rasakan, cikgu, nama projek ini ialah The Conquest of Energy. Betul tak, cikgu? The Conquest of Energy. Dan untuk pengetahuan Mira dan murid-murid di luar sana, inilah dia projek yang telah memenangi pingat emas di pertandingan robotik kebangsaan tahun ini, Mira. Wow. Dan kalau kata dah menang peringkat kebangsaan, mereka akan ke mana, Mira? Kalau dah menang peringkat kebangsaan, menang emas pula tu, cikgu, Betul. sudah semestinya akan membawa nama negara kita, nama Malaysia ke peringkat antarabangsa, cikgu. Di pentas World Robot Robot Olympiad. Olympia di Jerman, Mira. Ya, betul. Dan projek ini juga yang lebih membanggakan kerana dihasilkan oleh murid-murid tingkatan 4, cikgu, dari Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Katolik Selangor, iaitu nama muridnya kalau Mira boleh sebut, adik Yong San Chen dan juga Tan Wei Ching, cikgu. Betul, dan tidak lupa juga kepada mentor pasukan iaitu Cikgu Nur Izzati binti Muhammad Sukri dan jurulatih pasukan Encik Yong Bun Siu. Tahniah diucapkan kerana mereka berjaya menyempurnakan projek yang memenangi emas pada tahun ini, Mira. Syabas. Syabas. Diucapkan, cikgu. Baik, cikgu, kalau dah bercerita tentang projek ini berjaya memenangi pingat emas, bukannya mudah, cikgu, kerana pasukan yang masuk pun ramai dan masing-masing pastinya membawa robot dan juga idea yang berbeza-beza. Tetapi projek ini berjaya untuk memenangi pingat emas, pastinya ada keunikan yang tersendiri dalam projek yang diberi nama The Conquest of Energy ini. Saya pun nak tanya juga dekat cikgu, apa yang menyebabkan projek ini berjaya sampai untuk membawa nama Malaysia ni ke peringkat antarabangsa, cikgu? Betul tu, Mira. Mesti ada sebab kenapa projek ini menangi emas jika dia dibandingkan dengan projek-projek daripada pasukan lain. Sebab utamanya mungkin kerana projek ini berjaya mengatasi tema utama kita pada tahun ini. Jadi kalau boleh kita ulang kaji semula tema-tema yang telah kita ulang kaji sebelum ini. Mira masih ingat tema-tema yang pernah kita kaji sebelum ini? Oh, saya masih ingat, cikgu. Antaranya kita ada Power Mix. Betul. Kita ada Forest Rescue. Betul. Kita ada Park and Charge. Tapi kesemuanya ini di bawah satu payung tema yang besar, Mira. Mira masih ingat? Saya masih ingat, cikgu. Kita buat sama-sama. Murid-murid di rumah pun buat sama-sama, iaitu Powerbox, the future of energy. Wah, okey, cikgu, saya faham. Dan kalau tengok daripada objektif robot ini juga, cikgu, cikgu boleh bercerita sikit tentang objektif. Mengapa diberi nama The Conquest of Energy tu, cikgu? Mungkin kerana elemen-elemennya ke? Ya, The Conquest of Energy kerana projek ini berjaya bukan sekadar untuk berjaya mengatasi misi untuk pengumpulan tenaga daripada solar, tenaganya diperbarui, tapi ia juga berjaya mengatasi masalah penyimpanan dan pengedaran tenaga tersebut. Sebagaimana kita tahu, tenaga mungkin banyak di Malaysia. Mungkin Malaysia ini kaya dengan tenaga. Tenaga hidro, tenaga solar dan sebagainya. Tapi daripada segi penyimpanan, mungkin jikalau kita tidak berjaya mengatasi masalah itu, mungkin kita akan membazirkan tenaga. Jadi itu sesuatu yang kita tidak mahu. Ini projek ini berjaya mengatasi dua objektif dalam masa yang sama. Mengumpul tenaga dan juga menyimpan dan menyebarkannya dengan cara yang efektif dan
efisien. Wah, dan ini kawan-kawan di rumah yang kita sama-sama nak membedah orang kata. Kita nak meneroka projek ini, nak tahu kenapa projek ini sangat istimewa dan juga special. Jadi kita nak berhenti berehat seketika terlebih dahulu. Cikgu, boleh dengan izin cikgu? Boleh. Okey, jadi kawan-kawan dekat rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam pertandingan robotik kebangsaan NRC. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Kamarul Zaman. Tadi sebelum kita berhenti berehat, Cikgu, Cikgu sempat bercerita tentang objektif projek kita pada hari ini. Di mana hari ini tema kita merupakan kategori terbuka untuk menengah atas. Dan projek ini diberi nama The Conquest of Energy, Cikgu. Sekarang ni, Cikgu, tadi kan kita dah kata dekat murid-murid di rumah, kita nak teroka satu persatu elemen yang berada di dalam projek ini. Kita dah nak masuk kepada pengagihan tenaga, penyimpanan tenaga dan juga penyebaran tenaga. Baik, Cikgu. Saya percaya Mira dan murid-murid mungkin dah tak sabar nak tahu kenapa projek ini boleh menang gol emas, Mira, ya. Jadi kita ada dua komponen utama untuk pengumpulan tenaga, Mira. Iaitu kita ada solar farm, iaitu projek yang berteraskan tenaga solar, tenaga suria, dan kita ada wind turbine, iaitu projek yang mengumpul tenaga daripada tenaga angin. Ya, Mira, ya. Jadi kita tengok solar farm dulu. Jom, Cikgu. Silakan. Jadi jika kita lihat di sana, dia menggunakan satu brick daripada Lego Education NXT, dan juga ada beberapa komponen solar panel yang digunakan untuk menyerap tenaga matahari. Jadi jika kita lihat di sini, dia adalah satu rekaan yang sangat efisien, dan bagi saya adalah satu rekaan yang sangat baik, sangat kemas. Kerananya dengan permukaan yang luas, ia boleh adalah satu projek yang efisien dalam mengumpul tenaga solar yang begitu banyak, Mira. Mira perasan tak ada telefon pintar di sana tu? Ya, saya sebenarnya nak tanya dekat Cikgu Kamarul, kenapa ada pula telefon pintar dekat dalam projek ni, Cikgu? Kumpulan ini sangat bijak dan mahir menggunakan teknologi IoT, Internet of Things, di mana ia menggunakan telefon pintar, dan mereka cipta sebuah app di mana aplikasi ini boleh membuatkan bacaan dan boleh membuatkan kita tahu bacaan tenaga dan berapa banyak tenaga yang dikumpul melalui solar panel ini. Wah, dan kalau tak silap Mira kan, Cikgu, nama bagi aplikasi yang mencipta aplikasi di dalam telefon pintar itu ialah MIT App Inventor. Ya, tepat sekali, Mira. Wow. Dan juga, Cikgu, kalau tadi Cikgu sentuh tentang solar farm ni kan, Cikgu, kenapa solar panelnya terlalu banyak, Cikgu? Sebab saya rasa ini adalah fashion jika berada di Malaysia. Negara kita kan panas, Mira. Tenaga matahari boleh dikatakan sepanjang tahun ada. Jadi projek ini boleh mengumpul tenaga yang banyak jika kita berada di Malaysia. Betul tak, Mira? Betul, Cikgu. Baik. Seterusnya kita ada wind turbine. Turbine angin, di mana ianya dicipta untuk mengumpulkan tenaga angin. Dan jika kita lihat, ada telefon pintar di sana untuk sekali lagi membuat bacaan tenaga elektrik yang telah dikumpul. Okey. Jadi jika kita lihat di sana, cuba Mira lihat. Menarik kan reka ciptanya? Saya nampak menarik, Cikgu. Tapi satu lagi persoalan yang bermain di minda saya. Apa tu, Mira? Daripada segi reka cipta ataupun design wind turbine ni, Cikgu. Dia macam bilah helikopter lah, Cikgu. Bilah helikopter. Mira tak salah. Sebenarnya betul. Rekaan bilah tersebut memang diadaptasi daripada konsep helikopter Swatchblade. Di mana jika kita lihat, setiap bilah tersebut boleh berputar mengikut kesesuaian ataupun kelajuan angin. Di mana jikalau angin perlahan sekalipun, bilah tetap akan berpusing. Jadi kita sebagaimana kita tahu, tenaga yang boleh diperbaharui ini dia sedikit tidak stabil. Kadang-kadang angin kuat, kadang-kadang angin perlahan. Jadi dengan ciptaan ini, dengan reka bentuk ini, dia boleh menjana tenaga walaupun angin tidak berapa
kuat pada sesuatu masa. Wah, hebatnya cikgu. Sekarang Mira dah tahu dah kenapa kumpulan ini berjaya untuk memperoleh pingat emas. Baik, itu daripada dua elemen yang kita ada iaitu wind turbine dan juga solar farm cikgu. Daripada segi penyimpanan tenaga. Menarik tu cikgu. Okey Mira, solar farm dan wind turbine adalah dua rekaan untuk penjanaan tenaga. Daripada segi untuk penyimpanan dan pengagihan tenaga pula, kita ada 1, 2, 3, 4 rekaan yang kita boleh kongsikan sini. Jom Mira, kita tengok. Jom cikgu. Pertamanya kita ada satu rekaan yang comel di sini, battery storage, Ya, cikgu. di mana dia adalah ruang penyimpanan bateri, di mana semua tenaga yang kita kumpul daripada solar farm kita akan disimpan di sini. Okey. Jadi untuk flywheel storage ini adalah rekaan yang kesukaan saya pada hari ini Mira. Di mana sebagaimana kita lihat, kita ada satu aplikasi di mana ianya membolehkan kita melihat bacaan tenaga, voltage dan juga jumlah pusingan. Apa pula yang berpusing ni Mira? Sebab kita ada beberapa rekaan di bawah sana yang terdiri daripada tayar yang akan berpusing, di mana ianya akan mengubah tenaga kinetik, pusingan menjadi tenaga elektrik. Dan ianya tenaga tersebut dihasilkan melalui set dynamo yang berada di atas tu Mira. Ya, dan untuk flywheel storage ni cikgu, berat dia lebih kurang dalam 1 kilogram. Betul cikgu? Pas sekali Mira. Jadi saya rasa ini rekaan yang menarik yang mungkin teknologi yang masih belum berada di Malaysia dan mungkin boleh berjaya dibawa ke Malaysia hasil daripada rekaan pasukan ini Mira. Ya, betul cikgu. Seterusnya Mira, kita ada Seterusnya cikgu, kita ada yang ketiga, kita ada gravity battery cikgu. Ini apa pula ni cikgu, gravity battery ni? ini menarik juga. Kalau kita tengok di sini, gravity battery ini dihubungkan dan digabungkan bersama wind turbine. Di mana tenaga yang dihasilkan daripada tenaga angin dikumpulkan dan disalurkan ke gravity battery. Di mana tenaga elektrik akan digunakan untuk mengangkat bebanan yang ada di rekaan ini. Dan seterusnya bebanan ini akan turun dan akan menukarkan semula tenaga kinetik kepada tenaga elektrik bila diperlukan. Jadi ini yang menarik sebenarnya sebab kita hanya menyalurkan, mengagihkan tenaga apabila diperlukan sahaja. Ya, dan apabila tenaga itu tidak diperlukan, itu yang mereka simpan kan cikgu? Itu yang dimaksudkan penyimpanan itu. Okey, sekarang kita dah selesai daripada segi penyimpanan tenaga cikgu. Bagaimana pula daripada segi pengagihan tu? Dari segi pengagihan, kita ada satu rekaan di hadapan saya ni Mira. Sangat kemas bukan? Ya, Ianya dipanggil Smart Power Grid, di mana ianya bertindak untuk menyalurkan tenaga-tenaga yang telah kita jana, yang telah kita simpan dan akan disalurkan ke kawasan perumahan, kawasan perindustrian apabila ianya betul-betul diperlukan sahaja. Wah. So maksudnya cikgu, daripada segi pengagihan tenaga itu yang dimasukkan pengagihan tenaga secara optimum. Tidak berlaku sebarang pembaziran tenaga cikgu. Jadi semua ini bertepatan dengan tema kita. Sekali lagi Mira, Powerbots, the future of energy. Baik cikgu, dan apabila cikgu sentuh setiap satu elemen ni cikgu, pastinya dikawal juga oleh satu daripada komponen ini. Dikawal oleh apa tu cikgu? mestilah ada otaknya Mira kan, menggunakan teknologi artificial intelligence. Di hadapan saya ni ada Power Control Center, di mana segala tenaga itu dikawal di sini, di mana rekaan ini adanya bacaan untuk kita tahu banyak mana tenaga yang dah disimpan dan pengaliran tenaga, kawalan semuanya berlaku di sini dan dikawal oleh kita punya brick Lego Education komponen kita iaitu EV3 di hadapan saya. Wah, EV3. Kalau kawan-kawan di rumah masih ingat lagi, kita pernah sentuh tentang robot EV3 ni cikgu sebelum ini, dan ini merupakan antara robot yang diguna pakai bagi brain dia lah. Ya, otaknya Mira. Otaknya cikgu. Baik, dan kepada kawan-kawan di rumah, cikgu dah terangkan satu persatu setiap satu elemennya, dan untuk bateri storage ni cikgu, ada dua bateri yang diguna pakai iaitu ion lithium dan juga ion natrium. Ya, tepat Betul sekali cikgu? Mira. Ya. Okey kawan-kawan, nampaknya cikgu dah terangkan segala komponen ini dengan mendalam. Pastinya kawan-kawan di rumah ataupun murid-murid di rumah yang sedang menonton sekarang faham cikgu tentang keistimewaan ataupun keunikan, kefungsian bagi setiap salah satu komponen ini. Jadi kalau macam tu cikgu, kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini.
KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam pertandingan robotik kebangsaan NRC. Sebelum kita berhenti berehat tadi, Cikgu Kamaro dah terangkan satu persatu daripada segi komponennya bagaimana tenaga itu disimpan, diagihkan dan juga bagaimana tenaga itu pada permulaannya dijana. Betul Cikgu? Dan sekarang ini kita nak tengok bagaimana projek yang diberi nama The Conquest of Energy ini berfungsi, Cikgu Kamaro. Tanpa membuang masa lagi Mira, kita pergi kepada solar farm kita. Jom saya tunjukkan pada Mira. Kita ada komponen utamanya, kita ada large servo motor, kita ada dia punya brake NXT dan kita ada aplikasi yang dihubungkan menggunakan telefon pintar, teknologi IoT, Mira, Internet of Things. Mira tahu apa ini? Saya tahu itu blok Lego, Cikgu. Tapi saya ada satu soalan. Kenapa Cikgu menggunakan blok Lego yang berwarna biru? Sebab saya nak menunjukkan pada Mira bagaimana light sensor ini mengesan. Sebab kita kan dalam studio, cahaya terlalu terang. Betul. Jadi untuk demonstrasi kita, saya akan tunjukkan bagaimana light sensor ini mengesan kedudukan cahaya. Wow. Dia akan mencari cahaya. Ya. Kalau saya lepaskan, seolah-olah dia mengesan kedudukan matahari di sana. Dan solar panel ini telah berubah, Cikgu, mengesan cahaya matahari. Solar panel ini juga akan berubah mengikut kepada jumlah cahaya yang dikesan. Kalau kesan sebelah kanan, dia akan ke kanan. Jadi ini adalah pengumpulan tenaga yang efisien. Ya, betul tu, Cikgu. Dan tenaga akan dikumpulkan di battery storage. Okey, inilah bagaimana solar farm ini berfungsi. Di sebelah di hadapan Mira kita ada wind turbine. Betul, Jom kita tengok bagaimana dia berfungsi, Mira. Baik, kalau untuk nak tengok bagaimana dia berfungsi, Mira rasa Mira kena tekan on terlebih dahululah, Cikgu. Silakan, Mira. Okey, saya akan tekan on dan kita akan tengok bagaimana. Inilah simulasi bagaimana tenaga angin dikumpul melalui wind turbine ini. Dan ia akan disimpan di flywheel storage dan gravity battery. Dan dengan menggunakan power control center kita, kita boleh mengaktifkan kita punya flywheel storage. Ini, Cikgu. Okey. Di mana ia menunjukkan simulasi perubahan tenaga elektrik yang memusingkan tayar dan seterusnya akan mengubah tenaga kinetik kepada tenaga elektrik menggunakan dinamo di atas itu. Ya. Wah, cukup unik. Kita ada bacaan RPM, Mira. RPM untuk pengetahuan Mira dan murid adalah rotation per minute. Mana kata kalau kata 200 sehingga 300 RPM, Mira, dianya berpusing 300 kali dalam masa 1 minit. Wow, laju tu, Cikgu. Jom kita saksikan. Dan apabila dia berpusing sebegini, Cikgu, tenaga telah diagihkan. Apabila motor telah padam, tenaga elektrik dihasilkan. Inilah cara bagaimana flywheel storage ini menyimpan. Seterusnya kita ada gravity battery, Mira. Betul, Cikgu. Di mana bebanan akan terjatuh dan ini mensimulasikan perubahan tenaga daripada tenaga kinetik kepada tenaga elektrik juga. Baik, dan ini adalah bagaimana projek ini berfungsi, Cikgu. Setiap salah satunya sangat unik, Cikgu. Setiap kefungsiannya itu ada fungsi yang tersendiri, Cikgu. Dan kalau kita tengok, flywheel storage ini masih lagi berputar apabila dia menukarkan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik seperti mana Cikgu Kamaro terangkan sebentar tadi. Wah, laju ni, Cikgu. Dia masih berpusing saya. Masih berpusing, Cikgu. Baik, mungkin kita dah boleh berhentikan dia, Cikgu. Okey, boleh mungkin. Okey, kita lihat kawan-kawan di rumah yang sedang saksikan kelajuannya. Dan apabila Cikgu Kamarul memberhentikan tenaga ataupun brain, kita tengok bagaimana dia berhenti. Baik. Kita tunggu sekejap, Mira. Dia akan mengambil masa sedikitlah, kan, Cikgu? Ambil masa Cikgu? sedikit untuk berhenti, Mira. Kerana daripada laju putaran itu tadi, untuk berhenti dia akan mengambil masa. Lagi laju dia pusing, lagi banyak tenaga dia kumpul, Mira.
Baik cikgu, kita dah tengok dah bagaimana setiap salah satu komponen ini berfungsi cikgu, setiap keunikannya tersendiri dan kalau kita tengok flywheel storage kita pun dah berhenti juga cikgu. Akhirnya dia berhenti. Ya, akhirnya berhenti cikgu dan saya kira murid-murid di rumah pun dah faham bagaimana projek ini berfungsi. Jadi apakah hasil pembelajaran kita pada hari ini? Hasil pembelajaran utama yang kalau boleh saya tekankan di sini adalah walaupun kita ada menyimpan sebanyak mana tenaga sekalipun, kita masih perlu mengamalkan penjimatan di rumah, di sekolah atau di mana-mana sekalipun. Penjimatan tenaga secara umum perlu diamalkan. Kita perlu berjimat cermat, Mira, ya. Betul, cikgu. Dan daripada segi projek pula, kalau boleh saya tekankan di sini, setiap pasukan perlu bijak mengenal pasti masalah. Jika kita berjaya mengenal pasti masalah, barulah kita boleh mencari penyelesaian ataupun solusi yang tepat. Barulah kita boleh menciptakan sebegini yang boleh menang pingat emas, Mira. Betul tu cikgu. Jadi akhir kata cikgu, kita ingin ucapkan selamat maju jaya kepada pasukan ini yang akan mewakili Malaysia ke pentas antarabangsa iaitu dari Sekolah Menengah Jenis Kebahasaan Katolik Selangor. Selamat maju jaya diucapkan dan juga terima kasih kepada semua murid-murid yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Diharapkan ilmu dan juga informasi yang cikgu kongsikan ini memberi manfaat buat semua. Saya Syamira Nazir, kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.